وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام، وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه، وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي، وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي، وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري، وإلى جميع سلسلة الشاذلية، وإلى جميع طرق الصوفية، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل، كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Kalaulah kamu membaca ilmu itu dengan 100 tahun, walau qara'tal ilma 100 sanah. Sebahagian nuskhah bagi ayuhal walad, bahagian walau qara'ta al-ilma 100 sanah ini diletakkan dengan nasihat yang keempat. Tapi nuskhah yang mutadawal, yang banyak kita dapatkan adalah bersambung dengan nasihat yang ketiga. Dan itu lebih hampir kepada jelas. Kerana bahagian yang pertama, al-imam daripada nasihat ini, al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menjelaskannya dengan tamsil ataupun dengan misal. Manakala bahagian yang kedua ini bermula pada walau qara'tal ilma 100 sanah, al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menguatkannya dengan dalil yang naqli, nas, dan juga sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Jadi disebutkan oleh beliau walau qara'tal ilma 100 sanah, yani kalau kamu dapatkan ilmu dengan kekuatan yang luar biasa. Maksudnya 100 sanah itu menunjukkan kepada panjangnya masa penuntutan ilmu tersebut dan penguasaan terhadap ilmu. Wa jama'ta 1000 kitabin, dan kamu mengumpulkan 1000 kitab. Sama ada dengan menulis, sama ada dengan membaca, sama ada dengan menghafal, ataupun dengan malakah rasiqah, ataupun dengan dipanggil malakah, iaitu kemampuan, keilmuan seorang tersebut dengan ilmu, iaitu dimaksudkan dengan jama'ta 1000 Nabi. Gimana lain tu? Ada baca ayat tak apalah, yang hak lain ni. Gimana habis hak lain? Dia dari asrama ke apa? La takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Jadi tidak akan kamu dikira bersiap untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala kalau kamu kumpulkan ilmu 100 tahun. Kalau kamu kumpulkan kitab sebanyak 1000 buah kitab, maksudnya banyak kitab, maksudnya di sini bukan dengan makna 1000 tu bitahdid dengan makna had, tetapi dengan makna banyak. Kama qala Allah Ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Di mana Allah firman dalam Al-Quran, ini tidaklah bagi seorang manusia itu melainkan apa yang telah dia jalankan, apa yang telah dia laksanakan atau yang telah dia lakukan. Faman qala inna hadhihi al-ayata mansuqatun biqawlihi alaihi salatu wassalam idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin al-haditha. Kalau seorang tadi mengatakan bahawa ayat ini mansukh, ayat ini telah mansukh dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Kalau dia faham, kata setiap orang tadi dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia faham kata ayat ni mansukh dengan hadis yang Nabi kata setiap anak Adam tadi kalau mati maka terputuslah amalnya. Jadi fal mansukhu huwa hadzal qail. Maknanya yang mansukh itu iaitu yang terbatal itu adalah pada orang yang menyebutkan pada perkataan tersebut. Yang mengatakan ayat tadi mansukh, dialah sebenarnya yang mansukh. Yang ini mansukh daripada mendapatkan ilmu yang hakiki, mansukh daripada mendapatkan kefahaman yang betul daripada apa yang disyarahkan oleh para ulama. Tamam. Jadi makna wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Jadi illa ma sa'a itu adalah dengan makna al-amalus salih. Dan kemudian wala in kanat mansuqatan. Baik, kalaulah ayat tadi mansukh, kata Imam Ghazali, kalau macam yang kamu sebutkan, fama taqulu fi qawlihi ta'ala, apa pandangan kamu terhadap kalam Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang berharap, menuntut untuk bertemu dengan Tuhannya, liqa'a rabbih, yakni liqa' rahmatih, yakni mendapatkan rahmat Allah, redha Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Itu maksud liqa'a rabbih. Dengan semua maksud tadi, falyamal 'amalan salihan, maka beramallah dengan amal saleh. Maka di sini menunjukkan kata amal saleh adalah merupakan mi'yar ataupun madar ataupun tempat yang paling utama sekali dilakukan untuk seorang tadi mendapatkan rahmat, redha dan pandangan daripada Allah Azza wa Jalla dan memandang Allah di dalam syurga nanti. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan ayat Quran tadi dengan sebut juga jazaa'an bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Jadi kesemua ayat tersebut, jadi bila mana disebut jazaa'an bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Baik, bagaimana dengan ayat Allah Ta'ala? Dalam hadis Nabi SAW yang Nabi menyebutkan, lan yadkhula ahadukum bi'amalih, al-jannata bi'amalih. Seorang tidak akan masuk syurga dengan amalnya. Di dalam ayat ini sebut jazaa'an bima kanu yaksibun, bima kanu ya'malun. Maksudnya, adakah dengan makna bisababi ma kanu ya'malun, dengan sababiyah? Maka kata para muhaqqiqin dan menyebutkan tafsiran bagi ayat tadi, al-ba' huna, dalam ayat ni laisat lis-sababiyah, bukan kerana sebab. Nah, kama fil hadis, seperti mana dalam hadis. Hadis pun bukan dengan makna ba' sababiyah. Bal lil muqabalatil mu'zinati 'anil 'iwadiyah dipanggil. Tamam. Bahkan dia dengan makna muqabalah al-mu'zinah 'anil 'iwadiyah. Maksudnya yang dimaksudkan dengan ba' ni ba' muqabalah dipanggil. Apa makna ba' muqabalah? Yang mu'zinah 'anil 'iwadiyah, ini boleh diganti. Maksudnya yajuzu takhalluf idzal mu'ti bi'iwadin qad yu'ti la bi'iwadin khilaf as-sababiyah. Jadi makna sini al-ba' tadi bukan makna dia sababiyah, kerana ba' ni ba' dengan makna al-muqabalah al-mu'zinah fil 'iwadiyah. Maksudnya diberikan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terjemahan dia boleh digantikan dengan benda yang lain. Kerana seorang yang memberikan dengan iwad ataupun digantikan dengan sesuatu ganti, dia boleh memberikan sesuatu tadi, dikata di sini fa yajuzu taqalluf. Jadi boleh untuk seorang tadi berbeza ataupun tidak mendapatkan apa yang disebutkan setelah ba' tadi. Ini jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu yaksibun, lan yadkhula ahadukum
al-jannata bi'amalih. Nah, jadi ba tadi dengan makna bukan mesti dengan sebab amal, bukan mesti dengan sebab segala yang kamu lakukan tadi akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Tak semestinya. Jadi kesemua tadi dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Beza dengan sabab. Ba sababiyah. Kalau ba sababiyah maksudnya tidak boleh bercanggah dengan perkara tersebut, ini mesti. Kamu buat ini dengan sebab ini maka dapat ini. Dan syurga itu juga adalah mirasul a'mali zahiran. Nah, syurga itu adalah warisan daripada amalan yang zahir. Wa inna tafaddulan wa in tafaddala haqiqatan. Ya. Walaupun ianya merupakan tafaddul ataupun kelebihan yang Allah Taala berikan secara hakikatnya. Tamam? Buang kucing-kucing dia tak kat luar. Takut dia masuk. Baik. Sekali lagi kita baca. Disebut kata di sini ba pada ayat ni bukan sababiyah. Nah. Maaf, kita sebut tadi jazaan bima kanu yaksibun, jazaan bima kanu ya'malun. Ba tadi ba apa? Ba tu ba muqabalah. Manakala lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih, ba tu ba sababiyah. Ya. Ba yang pada bi'amalih tadi bisababil amal. Tapi manakala pada ayat Al-Quran dalam surah apa ni? Surah apa ni? Surah Taubah dengan jazaan bima kanu ya'malun ni, dengan bima kanu yaksibun. Ba di sini adalah ba dengan makna muqabalah al-mu'zinah anil iwadiyah. Ini yang menunjukkan kepada boleh diganti. Yajuzu taqalluf, kata ulama, harus untuk takalluf, maksudnya tidak diberikan dengan apa yang kamu lakukan tersebut. Jazaan bima kanu ya'malun, ay bimuqabalati ma kanu ya'malun. Nah, bukan bisababi ma kanu ya'malun. Bimuqabalati ma kanu ya'malun. Dengan apa yang kamu lakukan, maka Allah Ta'ala muqabil dengan perkara tadi, Allah Ta'ala berikan balasannya. Bukan dengan sebab kamu buat tu Allah Ta'ala bagi. Tak. Tak faham? Allah Ta'ala bagi tadi dengan muqabil, sebagai ganti, balasan balik dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan boleh jadi takhalluf. Boleh jadi Allah Ta'ala tak akan bagi perkara tersebut. Kalau kata Allah tak mau bagi, kamu beramal dengan perkara tadi dan Allah tidak mau bagi. Ya, Allah Karim, Al-Karim, la yatakhallaf an mi'adihi ataupun an wa'dihi. Allah Ta'ala tidak akan bercanggah dengan janji baiknya. Karena Karim tidak akan bercanggah dengan janji baik. Cuma di sini bukan mesti sebab kamu buat tadi menyebabkan kamu akan dapat. Karena hadza bimuqabilil amal alladhi kanu ya'malun. Dengan apa yang kamu lakukan tersebut. Karena yajuzu takhalluf idhil mu'ti bi'iwad. Jadi seorang yang memberikan dengan dengan iwad ataupun ganti dengan sesuatu ataupun balasan balik dengan sesuatu, qad yu'ti la bi'iwad. Boleh jadi dia memberi tanpa dengan ada ganti sesuatu. Kata kamu tidak beramal sekalipun, maknanya kamu akan diberikan dengan amalan tersebut. Kamu akan diberikan dengan nikmat tersebut. Kata kamu tidak beramal sekalipun. Sebab tu jazaan bima kanu ya'malun, ay jazaan bimuqabalati ma kanu ya'malun. Jadi bukan bisababi ma kanu ya'malun. Beza dengan lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Seorang tidak akan masuk syurga dengan amalnya, ay bisababi amalih. Tamam, bisababi amalih. Baik. Nah, jadi ini tafaddul daripada Allah sebenarnya. Jadi anugerah daripada Allah sebenarnya kepada
kepada hamba tersebut masuk syurga dan seumpamanya, bukan dengan amal yang kita lakukan, bukan dengan sebab amal kita, tapi itu hanyalah anugerah daripada Allah. Karena seakan Allah Ta'ala kata, kamu buat amal baik, maka aku bagilah kepada kamu dengan syurga. Padahal yang menjadikan amal tadi juga Allah. Seperti ibu ataupun ayah yang memuji anaknya ketika anaknya bersedekah dengan duit yang dia bagi. Duit dia bagi, dan dia puji anak dia. Padahal yang memberi tadi ayah tu, untuk bagi sedekah ataupun sumbangan kepada seseorang. Maka macam itulah, walillahi mathalul a'la, Allah Ta'ala lebih tinggi daripada misal tersebut. Tapi kita kata untuk takrib al-adhan, untuk kita dekatkan kefahaman tersebut. Jadi faham dia apa dia, Hafiz? Kesimpulannya, ba pada jazaan bima kanu ya'malun, ba tu ba apa? Ba muqabalah. Kalau kata lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi, ba tu ba apa? Ba sababiyah. Baik, apa kalau kita nak letak makna jazaan bima kanu ya'malun, cuba letak makna. Terjemahkan. Itu tulis apa ni? Kanu ya'mal. Baik, apa dia terjemahan jazaan? Terjemahan daripada Wildan? Tulislah. Habis. Allah bagi orang yang melakukan kebaikan. Sampai ke terjemahan tu? Jadi apa guna tadi yang tak apa ni i'rab tadi ni? Kalau terjemahan tak memenuhi pun dengan apa yang i'rab tadi ni. Yang kali dengar bagi jelas. Nak tulis bagi jelas. Lepas ni naqal jangan salah. Sebab nanti dia akan naqal salah. Sampai dekat orang nanti pula dia goreng lepas tu. Jazaan bima kanu ya'malun. Bima tadi ba tu ba apa? Jangan kalut. Tenang saja. Ba muqabalah. Maksudnya ini balasan dengan muqabil. Nah, ni anugerah ni diberikan dengan balasan kembali dengan apa yang telah kamu lakukan. Bukan dengan sebab kamu lakukan. Faham? Karena yang memberikan sesuatu dengan muqabil, dia boleh untuk taqalluf. Dengan sebab kamu buat benda ni, kami bagi. Baik, boleh tak kami tak mau bagi? Boleh saja tak mau bagi. Tapi kalau dengan sebab maksudnya dengan sebab kamu buat ni, kami kena bagi. Makna dia. Kalau dengan sebab benda ni, maka kalau ba sababiyah, maknanya dengan sebab ni kami akan bagi. Sebab kamu buat benda tersebut. Jadi faham? Itu makna dia. Dan kemudian dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga firdaus nuzula. Nuzula maksudnya tempat tinggal mereka. Jadi jannatul firdaus musabbibatun an majmu'il iman wal a'malis salihah. Jadi jannah firdaus tadi adalah menyebab kepada majmu' al-iman wal a'mal salihah. Yakni dikumpulkan keimanan dan juga amal salih tadi, li'annahu taqarrara fil ma'ani wal usul anna kaunal musnad ilaihi mausulan qad yakunu li'idhani kauni silatihi illah liqabarih. Jadi kata di sini, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka sesungguhnya alladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka itu jannatil firdaus, syurga firdaus, tempat tinggal mereka. Tamam?
Wa illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, dan melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal dengan amal saleh. Ha? Jadi fal iman ma'al amal saleh, iman dengan amal saleh tadi adalah illah untuk mendapatkan perlepasan daripada apa dia? Daripada permulaan ayat. Permulaan ayat disebut apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jadi untuk takhallus, untuk nak melepaskan daripada orang yang mengabaikan solat dan seumpamanya ni adalah dengan beramal, dengan melakukan taubat, dengan beriman dan mengamalkan amal saleh. Baik. Tamam. Jadi macam mana dengan kalam kamu, ataupun macam mana dengan kamu katakan terhadap ayat-ayat ni? Ayat ni semua suruh beramal. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'an bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Semua ini ayat untuk amal. Faham? Dan kemudian wama taqulu fi hadzal hadis, dan bagaimana pula dengan hadis buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, apa pandangan kamu terhadap hadis ni juga? Semuanya dengan amal. Dan iman, apa dia iman? Iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Iman. Al-iman qaulun bil lisan. Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu gunakan pandangan ni dengan makna yang bukan tahqiq pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maksud tahqiq bagi ahli sunnah wal jamaah, al-iman huwa mujarrad at-tasdiq. At-tasdiq, mutlaqut tasdiq. Tak mesti dengan amal. Dan di sini Imam Al-Ghazali menggunakan dengan syarat bagi sah iman tadi, dan seolah macam syarat bagi sah. Bukan syarat sah ni dipanggil syaratul kamal dipanggil. Syarat bagi kesempurnaan bagi iman adalah amalun bil arkan. Dia panggil syaratul kamal, bukan syaratus sihah. Bukan syarat sah. Karena yang dinilai pada iman sebenarnya adalah at-tasdiq, yakni pembenaran ataupun membenarkan. Jadi wa dalilul a'mali aktsaru min an yuhsah. Jadi dalil amal itu lebih banyak yang tidak terkira lah. Maksudnya wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamih. Walaupun hamba itu sampai ataupun masuk ke dalam syurga, mendapatkan syurga tadi dengan kelebihan Allah, dengan anugerah sebenarnya daripada Allah, walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, tetapi mesti ada maharnya, iaitu dengan persediaan, dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, kerana rahmat Allah itu hampir kepada orang-orang yang muhsinin. Dan ihsan itu sendiri adalah al-amal. Ihsan itu sendiri adalah amal. Dan kalau ada orang kata walau qila, kata Imam, walau qila yablughu aidan bi mujarradil iman, ini insya-Allah kita akan sambung esok. Dan semoga yang sebelum ni kita dapat faham dengan baik, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.